8.14 malam, di tengah bunyi pinggan bertemu sudu dan suara orang ramai yang bercampur dengan muzik perlahan dari sebuah restoran kecil di Kuala Lumpur. Telefon Nora Danish bergetar berkali-kali di atas meja kayu gelap itu, dan buat pertama kalinya selepas sekian lama, dia tidak lagi menelangkupkan skrinnya seperti seseorang yang sedang cuba menyembunyikan sesuatu daripada dunia. Dia hanya memandang nama yang muncul di skrin itu beberapa saat, kemudian tersenyum kecil sebelum menarik nafas. Perlahan, menurut banyak sumber di Malaysia, beberapa pelanggan di restoran itu mula menyedari sesuatu yang berbeza pada wajah Nora malam itu. Bukan solekannya, bukan pakaian hitam sederhana yang dipakainya, tetapi ketenangan yang sudah lama tidak dilihat orang pada dirinya. Beberapa minit kemudian, sekeping gambar mula tersebar di media sosial. Gambar seorang lelaki berdiri tidak terlalu rapat di sebelah Nora, tanpa aksi berlebihan, tanpa caption romantik yang dibuat-buat. Hanya dua manusia yang kelihatan selesa berada dalam satu ruang yang sama, dan anehnya, ramai orang mula bercakap bukan tentang siapa lelaki itu, tetapi tentang bagaimana mata Nora kelihatan jauh lebih tenang daripada bertahun-tahun sebelumnya, seolah-olah dia akhirnya berhenti memaksa dirinya untuk kelihatan kuat setiap masa. Aku rasa orang tidak benar-benar faham bagaimana sunyinya hidup selepas sebuah hubungan runtuh. Kerana kadang-kadang yang paling meletihkan bukan kesedihan itu sendiri, tetapi berpura-pura bahawa semuanya sudah berlalu. Sepanjang 10 bulan itu, aku belajar untuk diam dalam cara yang berbeza. Bukan diam kerana kecewa, tetapi diam kerana penat menjelaskan perasaan sendiri kepada terlalu ramai orang yang hanya melihat dari luar. Ada hari aku duduk dalam kereta di tempat parkir pusat membeli belah hampir sejam tanpa hidupkan enjin. Hanya dengar bunyi troli pasar raya berlaga sesama sendiri di luar. Dan aku tiba-tiba sedar hidup tetap bergerak walaupun hati seseorang sedang perlahan-lahan cuba sembuh. Menurut beberapa pemerhati hiburan di Malaysia, Nora Danish dilihat semakin jarang berkongsi kehidupan peribadi secara terbuka. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ramai yang menyangka dia semakin menjauh daripada cinta. Tetapi mungkin apa yang berlaku sebenarnya ialah dia mula memahami bahawa cinta yang tenang tidak selalu perlu ditunjukkan kepada semua orang. Lelaki itu juga tidak pernah cuba muncul seperti seseorang yang mahu mencuri perhatian. Tiada gaya, selebriti, tiada percubaan untuk kelihatan sempurna di depan kamera, malah menurut kabar yang mula tersebar, dia lebih banyak berdiri di belakang ketika Nora disapa peminat. Dan mungkin itulah yang membuat ramai orang mula memberi perhatian. Kerana selepas terlalu lama melihat hubungan yang penuh bunyi dan penjelasan, orang akhirnya melihat sesuatu yang lebih sunyi, lebih kecil, tetapi terasa lebih nyata. Aku sendiri tidak tahu bila tepatnya aku mula berhenti takut untuk membuka hati semula. Mungkin ketika seseorang itu mula tahu bila aku perlukan ruang tanpa aku perlu bercakap, atau mungkin ketika dia tidak bertanya kenapa aku diam terlalu lama dalam perjalanan pulang. Dia hanya membuka sedikit tingkap kereta supaya bunyi kota masuk perlahan ke dalam ruang yang sunyi itu. Dan anehnya, untuk pertama kali selepas sekian lama, kesunyian itu tidak lagi terasa menyakitkan. Ramai netizen mula membuat pelbagai spekulasi tentang hubungan ini. Ada yang menyangka Nora akhirnya sudah menemui kebahagiaan baru. Ada juga yang berpendapat dia kini kelihatan lebih matang dalam melihat cinta. Tetapi mungkin hanya Nora sendiri yang tahu bahawa perkara paling sukar selepas sebuah perpisahan bukan mencari orang baru, tetapi percaya semula bahawa hati sendiri masih layak untuk dicintai dengan cara yang lembut.
Dan malam ketika gambar itu tersebar, di tengah bunyi sudu jatuh dari meja sebelah dan suara pekerja restoran memanggil nombor tempahan pelanggan. Mungkin itulah kali pertama dalam tempoh yang sangat lama, Nora Danish tidak lagi rasa perlu menyembunyikan bahawa dirinya sebenarnya masih ingin disayangi. Selepas perpisahan itu, ramai orang mula melihat aku sebagai wanita yang sudah berjaya melewati semuanya, menurut banyak portal hiburan di Malaysia. Nora Danish dilihat semakin aktif menghadiri acara fashion, pelancaran jenama, sesi fotografi, dan muncul di depan kamera dengan senyuman yang sentiasa kelihatan sempurna. Ramai yang mula berkata, aku nampak lebih kuat sekarang, lebih tenang, lebih matang, dan mungkin dari luar, memang itu yang mereka nampak. Lampu kamera menyala. Orang memanggil nama aku dari hujung karpet merah. Muzik kuat memenuhi ruang acara. Juru gambar meminta aku berpaling sedikit ke kiri sambil tersenyum. Dan aku lakukan semuanya seperti biasa. Seolah-olah hati aku tidak pernah pecah di mana-mana. Tapi yang orang tak nampak ialah apa yang berlaku selepas semua itu selesai. Selepas pintu lift tertutup. Selepas kasut tumit tinggi mula terasa terlalu berat. Selepas suara orang ramai hilang sedikit demi sedikit di belakang aku. Ada malam aku balik ke rumah dalam keadaan terlalu penat untuk bercakap dengan sesiapa. Aku hanya buka lampu dapur kecil, letak beg di atas kerusi, dan berdiri beberapa minit tanpa buat apa-apa. Hanya dengar bunyi penghawa dingin yang terlalu kuat dalam rumah yang terlalu sunyi. Orang fikir aku sudah biasa dengan kesunyian. Tapi sebenarnya tidak pernah ada manusia yang benar-benar terbiasa pulang ke rumah tanpa rasa ingin didengari. Ada satu malam, selepas sebuah acara besar di Kuala Lumpur, aku duduk sendirian di depan cermin bilik persalinan sambil membuka anting-anting perlahan-lahan. Bunyi mesin pengering rambut dari sudut belakang bilik masih kedengaran. Beberapa orang kru sedang ketawa sesama sendiri sebelum pulang. Dan aku tiba-tiba sedar, aku sudah terlalu lama berpura-pura tidak letih. Gaun yang aku pakai malam itu masih tergantung di tepi almari sampai ke pagi kerana aku terlalu penat untuk menyimpannya. Telefon pula penuh dengan mesej yang aku baca, tetapi tidak balas. Bukan kerana marah. Cuma aku tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan bahawa kadang-kadang seseorang boleh dikelilingi ramai orang, tetapi tetap rasa kosong apabila semuanya selesai. Menurut beberapa sumber terdekat, Nora juga dikatakan semakin banyak menghabiskan masa bersendirian selepas kerja, dan mungkin itu benar. Sebab ada hari aku sengaja memandu lebih lama sebelum pulang ke rumah, hanya untuk dengar radio dan lihat lampu-lampu kedai yang masih terbuka di tepi jalan. Seolah-olah aku cuba melambatkan rasa sunyi yang menunggu di rumah. Perkara paling susah selepas sebuah hubungan berakhir bukan membiasakan diri hidup sendiri, tetapi menerima bahawa rutin-rutin kecil yang pernah buat kita rasa tenang, kini hilang begitu saja. Aku masih ingat satu, malam ketika aku pulang agak lewat, rumah sudah gelap. Anak aku sudah tidur lebih awal, hanya ada bekas makanan yang ditutup kemas di atas meja dan lampu kecil dapur yang belum dipadam. Aku duduk perlahan di sebelah katil sambil tengok dia tidur, dan untuk beberapa saat, aku rasa bersalah kerana terlalu lama cuba nampak kuat di depan semua orang, sampai lupa diri sendiri. Sebenarnya masih sedang sembuh. Ramai orang menyangka wanita yang sentiasa tersenyum di depan kamera pasti sedang bahagia. Tapi mungkin mereka tidak tahu, ada senyuman yang sebenarnya cuma cara seseorang bertahan supaya tidak runtuh di tempat awam. Dan mungkin itulah yang berlaku pada aku selama ini. Aku tidak menangis setiap malam seperti yang orang bayangkan. Tidak juga hidup dalam drama yang terlalu besar. Tetapi ada banyak kesunyian kecil yang perlahan-lahan mengubah cara aku melihat cinta, cara aku melihat diri sendiri, dan cara aku memahami bahawa
Kadang-kadang, luka paling dalam bukan datang daripada perpisahan itu sendiri, tetapi daripada saat kita mula sedar bahawa kita sudah terlalu lama memaksa diri untuk nampak baik-baik saja. Aku rasa ramai orang membayangkan setiap hubungan baru mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Makan malam romantik, ayat manis, atau momen seperti dalam filem. Tapi kalau aku jujur, 10 bulan itu sebenarnya dipenuhi perkara-perkara kecil yang pada mulanya langsung tidak terasa seperti cinta. Menurut beberapa sumber hiburan di Malaysia, Nora Danish dikatakan mula rapat dengan lelaki tersebut secara perlahan-lahan selepas beberapa urusan kerja dan pertemuan yang tidak terlalu dirancang. Dan mungkin itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Sebab tiada siapa sedang cuba menjadi sempurna. Aku masih ingat satu malam selepas sesi penggambaran tamat agak lewat. Jalan raya Kuala Lumpur masih sibuk dengan bunyi motosikal dan lori penghantar barang. Aku terlalu penat untuk terus pulang. Dan dia cuma bertanya perlahan, "Nak makan apa-apa tak?" Bukan ajakan yang romantik. Bukan restoran mahal. Kami cuma duduk di sebuah kedai makan yang masih dibuka dekat stesen minyak. Bunyi sudu, berlaga dengan mangkuk. Televisyen kecil di penjuru kedai sedang menyiarkan perlawanan bola tanpa suara dan kebanyakan pelanggan lain sibuk melihat telefon masing-masing. Dia tak banyak bercakap malam itu. Malah ada beberapa minit, kami hanya makan dalam diam. Tapi, anehnya, diam itu tidak membuat aku rasa canggung. Buat pertama kali selepas sekian lama, aku tak rasa perlu bercakap banyak untuk membuat seseorang terus tinggal. Ramai orang mungkin fikir lelaki yang hadir selepas sebuah perpisahan besar mesti datang sebagai penyelamat. Tapi dia bukan begitu. Dia tidak pernah cuba membetulkan hidup aku. Tidak pernah bercakap seperti seseorang yang mahu jadi hero dalam cerita orang lain. Dia cuma hadir, perlahan-lahan, tanpa banyak bunyi. Ada satu malam ketika aku memandu pulang selepas kerja, telefon berbunyi melalui sambungan Bluetooth kereta. Aku ingat dia mahu tanya tentang gosip yang sedang tersebar waktu itu. Atau mungkin mahu tahu perkara-perkara lama yang pernah berlaku dalam hidup aku. Tapi selepas beberapa saat diam, dia cuma tanya, "Hari ini awak sempat makan tak?" Dan peliknya, soalan paling biasa itu terasa jauh lebih susah untuk dijawab daripada semua soalan lain. Sebab aku tiba-tiba sedar, sudah terlalu lama tiada orang bertanya tentang perkara kecil dalam hidup aku tanpa niat lain di belakangnya. Menurut beberapa pemerhati media sosial, perubahan Nora selepas beberapa bulan kebelakangan ini mula disedari melalui perkara-perkara kecil. Cara dia ketawa yang tidak lagi dipaksa, cara dia lebih tenang ketika ditemu bual, dan cara dia mula berhenti menjelaskan semua benda kepada orang ramai. Mungkin sebab hubungan yang tidak terlalu banyak definisi itu membuat aku penat untuk berpura-pura semakin hilang sedikit demi sedikit. Ada hari kami langsung tidak berjumpa. Cuman bertukar beberapa mesej pendek. Kadang-kadang cuma gambar secawan kopi atau jalan sesak di tengah kota. Dan anehnya, itu sudah cukup. Dia bukan lelaki yang selalu memuji, bukan juga seseorang yang pandai bercakap tentang perasaan. Malah kadang-kadang dia terlalu diam sampai aku sendiri tidak tahu apa yang sedang difikirkannya. Tapi mungkin selepas melalui terlalu banyak perkara dalam hidup, aku mula faham bahawa ketenangan tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata besar. Kadang-kadang ia datang dalam bentuk seseorang yang tetap menjawab panggilan, walaupun hari sudah lewat, seseorang yang menunggu tanpa mendesak, atau seseorang yang tidak hilang hanya kerana kita sedang berada dalam versi diri yang paling letih. Aku pernah tanya pada diri sendiri, adakah ini cinta atau cuma dua orang dewasa yang sedang cuba sembuh daripada kehidupan masing-masing? Dan sampai hari ini,
Aku sendiri tidak pasti. Sebab sepanjang 10 bulan itu, tiada siapa pernah duduk dan mendefinisikan hubungan ini dengan jelas. Tiada janji besar. Tiada ayat bahawa semuanya akan kekal selamanya. Cuma ada dua manusia yang perlahan-lahan belajar bahawa kadang-kadang kehadiran yang paling menenangkan bukan datang daripada orang yang cuba mengubah hidup kita, tetapi daripada orang yang memilih untuk tetap ada. Walaupun hidup kita belum sepenuhnya pulih, ramai orang fikir perkara paling menakutkan selepas sebuah perpisahan ialah jatuh cinta semula. Tapi kalau aku jujur, itu bukan ketakutan terbesar aku. Menurut banyak perbualan netizen di Malaysia, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, orang ramai sering melihat kehidupan selebriti seperti sesuatu yang sentiasa boleh dinilai. Siapa yang terlalu cepat move on? Siapa yang masih sedih? Siapa yang nampak terlalu gembira? Dan selepas semua yang berlaku dalam hidup aku mula sedar bahawa kadang-kadang lebih mudah menunjukkan kesedihan daripada menunjukkan bahawa kita sedang perlahan-lahan bahagia semula. Sebab kesedihan membuat orang simpati. Tetapi kebahagiaan kadang-kadang membuat orang mula menghukum. Ada hari aku pegang telefon lama sangat sebelum memuat naik gambar. Bukan sebab gambar itu salah. Cuma aku takut orang nampak aku terlalu tenang, terlalu okey, terlalu cepat tersenyum semula. Aku pernah duduk dalam kereta di luar sebuah kafe hampir 20 minit hanya kerana takut. Ada orang nampak kami keluar bersama. Lucu, kan? Seorang wanita dewasa yang pernah melalui macam-macam dalam hidup, tetapi masih takut pada pandangan orang yang bahkan tidak mengenali dirinya secara sebenar. Menurut beberapa pemerhati media sosial, Nora Danish juga dilihat semakin berhati-hati dalam berkongsi kehidupan pribadi sejak kebelakangan ini. Dan mungkin itu benar. Sebab aku mula belajar menyembunyikan kebahagiaan kecil seperti orang menyembunyikan luka. Kalau dulu aku suka berkongsi suasana tempat makan atau lagu yang sedang aku dengar, sekarang aku periksa setiap sudut gambar sebelum memuat naik. Aku crop separuh gambar, hanya supaya tangan seseorang tidak terlihat. Aku elakkan live stream di tempat yang terlalu biasa. Kadang-kadang aku tunggu sampai pulang ke rumah baru muat naik sesuatu, supaya orang tidak tahu aku berada di mana. Bukan kerana hubungan itu salah, tetapi kerana aku penat melihat bagaimana orang boleh mengubah perkara kecil menjadi sesuatu yang terlalu besar. Ada satu malam, kami duduk makan di sebuah restoran kecil yang agak sunyi. Bunyi pinggan dari dapur kedengaran lebih kuat daripada suara pelanggan. Dan aku sempat ketawa agak kuat kerana sesuatu yang dia cakap. Cuma beberapa saat. Tapi selepas itu aku terus diam. Aku pandang sekeliling tanpa sedar. Takut ada orang rakam. Takut keesokan harinya muncul tajuk yang aku sendiri tidak bersedia untuk baca. Dan mungkin itulah bahagian paling meletihkan selepas sebuah perceraian. Bukan belajar hidup sendiri, tetapi belajar bahawa setiap senyuman baru akan sentiasa diperhatikan seperti satu kesalahan. Ramai orang mungkin tidak faham bagaimana rasanya membaca komen-komen seperti baru sekejap dah ada orang baru atau nampak sangat dah lupa masa lalu. Walaupun mereka tidak pernah tahu apa sebenarnya yang berlaku ketika kamera dimatikan. Ada malam aku baca komen begitu sebelum tidur. Kemudian tanpa sedar, aku padam semula gambar yang baru dimuat naik beberapa minit sebelumnya. Bukan sebab malu, tetapi sebab aku tidak mahu menjelaskan kebahagiaan aku kepada terlalu ramai orang. Menurut beberapa sumber hiburan, Nora juga dikatakan semakin memilih untuk hadir ke acara tertentu sahaja dan mengurangkan perkongsian spontan di media sosial. Dan mungkin itu bukan strategi, mungkin itu cuma cara seseorang melindungi dirinya sendiri daripada rasa penat dinilai setiap hari.
Lelaki itu sendiri pernah cakap pada aku, kalau nak simpan sesuatu, simpanlah. Dan anehnya, dia tidak pernah paksa aku menunjukkan hubungan ini kepada sesiapa. Dia tidak pernah marah bila wajahnya dipotong daripada gambar, tidak pernah bertanya kenapa aku tidak post apa-apa tentang dia. Mungkin sebab dia tahu, aku belum benar-benar selesai dengan ketakutan aku sendiri. Sebab selepas terlalu lama hidup di depan orang ramai, aku mula sedar bahawa kadang-kadang perkara paling susah bukan mencari bahagia baru, tetapi percaya bahawa kita dibenarkan untuk menikmatinya tanpa rasa bersalah. Dan sejak itu, aku mula menyembunyikan banyak perkara kecil yang sebenarnya membuat aku tersenyum. Secawan kopi tambahan yang dibeli tanpa diminta, panggilan pendek sebelum tidur, atau suara seseorang yang cuma bertanya, "Dah sampai rumah?" Perkara-perkara biasa yang bagi orang lain mungkin tidak penting, tetapi bagi seseorang yang pernah terlalu lama merasa kosong, ia boleh terasa sangat besar. Aku rasa ramai orang menyangka keputusan untuk berkongsi seseorang kepada dunia mesti datang daripada momen besar, cincin, majlis mewah, atau ayat cinta yang sengaja dibuat untuk jadi perhatian. Tapi kalau aku fikir semula, semuanya berubah kerana satu malam yang terlalu biasa sampai hampir tidak penting. Menurut beberapa sumber di Malaysia, Nora Danish dikatakan mula lebih terbuka tentang kehidupannya selepas beberapa bulan kebelakangan ini, tetapi apa yang orang tidak tahu ialah keputusan itu sebenarnya lahir daripada satu rasa kecil yang datang tanpa dirancang. Malam itu kami makan di sebuah kedai mi kecil dekat Bangsar, bukan tempat mahal. Cuma kedai lama dengan kipas siling yang berbunyi perlahan setiap kali berpusing. Pekerja restoran sibuk menyusun mangkuk di belakang kaunter, dan hujung meja kami dipenuhi tisu serta botol sos yang hampir habis. Dia sedang cerita sesuatu tentang jalan sesak dan seorang pakcik yang tertidur dalam tren. Cerita biasa yang sebenarnya tidak terlalu kelakar. Tapi entah macam mana, aku ketawa terlalu lama malam itu. Bukan senyum kecil untuk menjaga imej. Bukan ketawa yang dibuat supaya orang lain selesa. Tapi ketawa yang keluar begitu saja, tanpa aku sedar. Dan tiba-tiba, di tengah bunyi sudu berlaga dan suara orang memanggil pesanan makanan, aku terdiam beberapa saat sebab aku baru sedar. Hampir 20 minit aku langsung tidak fikir tentang bagaimana wajah aku kelihatan. Aku tidak cuba nampak kuat, tidak cuba nampak tenang, tidak cuba jadi versi diri yang semua orang mahu lihat. Aku cuma jadi diri sendiri. Dan mungkin itulah kali pertama selepas sekian lama. Aku rasa benar-benar penat untuk terus berlakon bahawa semuanya baik-baik saja. Dia sendiri tak buat apa-apa. Luar biasa malam itu. Dia cuma duduk sambil makan perlahan. Sesekali tengok aku sambil senyum kecil seperti biasa. Malah bila aku tiba-tiba diam, dia tak tanya kenapa. Dia hanya tolak segelas air ke arah aku dan sambung makan. Dan anehnya, tindakan kecil itu terasa lebih jujur daripada semua ayat romantik yang pernah aku dengar dalam hidup. Menurut ramai netizen, selepas gambar itu dimuat naik, mereka mula perasan sesuatu yang berbeza pada Nora. Bukan kerana lelaki itu, tetapi kerana wajah Nora sendiri kelihatan jauh lebih ringan. Seolah-olah ada beban yang perlahan-lahan hilang tanpa orang sedar. Mungkin sebab buat pertama kali, aku tidak lagi rasa perlu menyembunyikan bahawa aku masih boleh bahagia. Perjalanan pulang malam itu juga sunyi seperti biasa. Lampu jalan bergerak perlahan di cermin kereta. Radio memainkan lagu lama yang aku tidak benar-benar dengar. Dan dia memandu tanpa banyak bercakap. Tapi dalam kepala aku, ada sesuatu yang berubah. Aku mula sedar bahawa aku sudah terlalu lama hidup berdasarkan ketakutan orang lain. Takut dikata terlalu cepat move on.
takut dianggap lupa masa lalu, takut dilihat bahagia, sampai aku sendiri lupa bagaimana rasanya menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Sebaik sampai rumah, aku duduk di hujung katil. Sambil melihat beberapa gambar dalam telepon, ada satu gambar yang diambil secara tidak sengaja malam itu, gambar yang tidak sempurna, pencahayaan biasa, meja berselerak. Dia pun tidak melihat kamera. Tapi untuk pertama kali, selepas sekian lama, aku suka cara aku kelihatan dalam gambar itu. Bukan sebab aku nampak cantik, tetapi sebab aku nampak tenang. Dan mungkin itulah momen sebenar yang membuat aku akhirnya berhenti bersembunyi. Aku tidak tulis caption panjang malam gambar itu dimuat naik. Tiada penjelasan. Tiada ayat tentang cinta. Tiada cubaan meyakinkan sesiapa. Aku cuma menaip satu ayat pendek sebelum menekan butang post. Kadang-kadang, hidup bermula semula melalui perkara-perkara yang sangat sunyi. Dan beberapa minit selepas gambar itu muncul di media sosial, telefon aku mula dipenuhi notifikasi tanpa henti. Tetapi buat pertama kali dalam tempoh yang sangat lama, aku tidak rasa takut untuk melihatnya, seperti yang dijangka ramai orang. Beberapa minit selepas gambar itu dimuat naik, media sosial Malaysia mula dipenuhi pelbagai reaksi. Menurut banyak pemerhati hiburan tempatan, nama Nora Danish kembali menjadi perbualan besar, bukan kerana kontroversi baru, tetapi kerana orang ramai mula melihat sisi dirinya yang sudah lama tidak muncul. Ada yang mengucapkan tahniah. Ada yang berkata, akhirnya Nora kelihatan benar-benar bahagia. Tetapi seperti biasa, internet tidak pernah datang dengan satu suara sahaja. Ada juga yang mula mempersoalkan semuanya. Cepatnya, move on. Betul ke baru 10 bulan? Nampak terlalu bahagia. Dan aku baca hampir semuanya malam itu. Bunyi notifikasi masuk tanpa henti, sampai skrin telefon terasa panas di tangan. Ada beberapa rakan rapat yang mula menghantar mesej menyuruh aku berehat daripada membaca komen. Malah menurut beberapa sumber terdekat, ada juga yang menjangka Nora akan memadam gambar tersebut selepas tekanan mula meningkat, seperti sebelum-sebelum ini, sebab itu yang selalu aku buat dulu. Bila keadaan mula terlalu bising, aku akan diam, padam gambar, jelaskan sesuatu, atau cuba membuat semua orang faham bahawa aku bukan seperti yang mereka sangka. Tapi malam itu berbeza, sangat berbeza. Aku masih ingat, selepas membaca beberapa komen yang agak menyakitkan, aku letak telefon perlahan di atas meja dapur. Bunyi mesin basuh dari ruang belakang rumah masih berjalan. Televisyen di ruang tamu terbuka tanpa suara. Dan untuk beberapa saat, aku cuma berdiri memandang pantulan diri sendiri pada pintu kabinet dapur yang gelap. Anehnya, aku tidak menangis. Aku juga tidak marah. Aku cuma rasa letih. Letih kerana terlalu lama hidup berdasarkan penerimaan orang lain. Selama bertahun-tahun, aku fikir ketenangan bermaksud semua orang memahami pilihan kita. Semua orang berhenti bercakap. Semua orang akhirnya setuju bahawa kita layak bahagia. Tapi semakin aku dewasa, semakin aku sedar perkara itu hampir mustahil akan. Sentiasa ada orang yang menilai terlalu cepat hanya berdasarkan satu gambar, satu senyuman, atau satu momen yang mereka sendiri tidak pernah alami. Dan mungkin buat pertama kali, aku tidak mahu lagi melawan semua itu. Ada satu ketika malam itu, jari aku sempat berhenti di butang delete, refleks lama yang selalu muncul bila rasa takut datang semula, tapi aku cuma pandang skrin beberapa saat, kemudian kunci telefon tanpa buat apa-apa, dan mungkin itulah perkara paling besar yang orang luar tidak nampak. Bukan gambar itu, bukan lelaki tersebut, tetapi hakikat bahawa untuk pertama kali, selepas sekian lama,
Aku memilih untuk tidak menghilangkan diri demi membuat orang lain selesa. Menurut ramai netizen, Nora dilihat semakin diam selepas gambar itu tular. Tiada kenyataan panjang, tiada video penjelasan, tiada cubaan mempertahankan diri. Dan mungkin kerana aku akhirnya faham, tidak semua perkara perlu diterangkan kepada dunia untuk menjadi nyata. Ada kebahagiaan yang lebih selamat bila tidak terlalu banyak bercakap tentangnya. Malam semakin lewat ketika aku duduk sendirian di ruang tamu sambil membaca komen terakhir sebelum tidur. Di luar rumah masih kedengaran bunyi motosikal. Lalu sesekali, jiran sebelah sedang mengangkat kerusi plastik sambil berbual perlahan. Hidup terus berjalan seperti biasa, walaupun internet sedang sibuk membincangkan hidup aku. Dan dalam kesunyian kecil malam itu, aku tiba-tiba sedar sesuatu yang mungkin selama ini aku terlalu takut untuk akui. Mungkin ketenangan sebenar bukan apabila semua orang akhirnya menerima diri kita, tetapi apabila kita tidak lagi sanggup kehilangan diri sendiri hanya untuk mendapatkan penerimaan mereka. Dan mungkin selepas terlalu banyak tahun, cuba menjadi wanita yang semua orang mahu lihat. Nora Danish akhirnya belajar satu perkara yang sangat sederhana, bahawa bahagia tidak selalu perlu dipertahankan di depan sesiapa. Kadang-kadang cukup dengan tidak lagi takut apabila ia akhirnya muncul dalam hidup kita. Selepas hampir 10 bulan melalui semua perubahan itu, aku rasa perkara paling aneh ialah hidup aku sebenarnya tidak berubah secara besar-besaran. Seperti yang orang bayangkan, menurut beberapa sumber hiburan di Malaysia, Nora Danish kini dilihat lebih tenang dan kurang terburu-buru dalam banyak perkara. Tetapi mungkin perubahan sebenar hanya muncul dalam rutin-rutin kecil yang hampir tidak diperhatikan sesiapa. Aku mula tidur lebih awal sekarang, bukan kerana hidup tiba-tiba sempurna. Cuma aku sudah tidak lagi duduk berjaga sampai lewat pagi membaca semua komen yang muncul setiap kali nama aku diperkatakan orang. Dulu, sebelum tidur, tangan aku akan terus capai telefon tanpa sedar, scroll satu demi satu komen. Cuba faham apa yang orang fikir tentang aku. Cuba pastikan tiada sesiapa marah, tiada sesiapa kecewa. Tapi perlahan-lahan, aku mula letih hidup seperti itu. Ada malam telefon berbunyi berkali-kali di meja sebelah katil, dan aku cuma biarkan saja tanpa melihat. Bunyi pendingin. Udara lebih menarik perhatian aku daripada notifikasi media sosial. Dan anehnya, dunia tetap berjalan seperti biasa keesokan harinya. Aku juga mula memasak semula, perkara yang sangat kecil, tetapi sudah lama aku tinggalkan. Dulu hidup aku terlalu sibuk dengan kerja, acara, dan cuba menjadi kuat untuk semua orang, sampai aku lupa bagaimana rasanya berdiri lama di dapur hanya untuk memotong bawang sambil dengar lagu lama dari radio kecil. Ada satu petang, aku masak sup ringkas sambil tingkap. Dapur terbuka sedikit, bunyi kanak-kanak bermain basikal di luar rumah masuk perlahan bersama angin petang. Dan tiba-tiba aku sedar, sudah lama aku tidak rasa tenang dalam rumah sendiri. Bukan sebab rumah itu berubah, tetapi sebab aku sendiri akhirnya berhenti membawa terlalu banyak bunyi dari luar ke dalam hidup aku. Menurut beberapa pemerhati media sosial, Nora juga dilihat semakin jarang aktif lewat malam dan tidak lagi terlalu kerap berkongsi emosi secara terbuka. Mungkin sebab aku mula faham bahawa tidak semua kesunyian perlu diisi dengan perhatian orang lain. Ada masa sekarang aku memandu tanpa tujuan selepas kerja. Cuma dengar muzik dan biarkan jalan raya Kuala Lumpur bergerak perlahan di depan mata. Lampu merah bertukar hijau, orang melintas sambil pegang beg plastik makanan. Dan aku tidak lagi rasa tergesa-gesa untuk sampai ke mana-mana. Dia juga tidak pernah cuba mengubah hidup aku secara besar-besaran. Tiada nasihat panjang,
Tiada janji bahawa semuanya akan jadi lebih baik. Dia cuma ada kadang-kadang hanya melalui panggilan pendek sebelum tidur atau mesej ringkas bertanya sama ada aku sudah makan. Dan mungkin selepas semua yang aku lalui, itu sudah cukup. Sebab ada orang yang hadir dalam hidup kita bukan untuk menjadikan semuanya luar biasa, tetapi untuk membuat hari-hari biasa terasa sedikit lebih ringan. Aku pernah terbaca satu komen yang mengatakan Nora Danish nampak kurang dramatik sekarang. Dan aku hampir ketawa bila membacanya. Sebab mungkin mereka. Betul, aku sudah terlalu penat menjadi seseorang yang sentiasa perlu kelihatan kuat, sedih atau sempurna di depan semua orang. Sekarang aku cuma mahu jadi manusia biasa yang boleh menikmati malam tanpa rasa bersalah. Yang boleh dengar lagu ketika memandu tanpa fikir siapa sedang memerhati, dan yang boleh pulang ke rumah tanpa rasa takut pada kesunyian. Kerana mungkin selepas terlalu lama cuba bertahan sendirian, aku akhirnya belajar bahawa ada sesetengah orang yang masuk ke dalam hidup kita bukan untuk membuat semuanya bersinar terang, tetapi hanya untuk memastikan hari-hari biasa tidak lagi terasa terlalu panjang. Malam di Kuala Lumpur terus bergerak seperti biasa. Lampu-lampu kedai mamak masih menyala di hujung jalan. Bunyi penghantar makanan turun naik motosikal bercampur dengan suara orang yang baru habis kerja. Dan di suatu sudut kecil dekat kawasan Ampang, sebuah kedai membaiki radio lama sedang bersiap untuk ditutup. Lelaki tua di dalam kedai itu perlahan-lahan membuka bahagian belakang sebuah radio usang yang warnanya sudah pudar dimakan waktu. Jarinya bergerak tenang membetulkan wayar kecil yang hampir tercabut sambil kipas lama di siling terus berbunyi setiap kali berpusing. Di luar kedai, beberapa anak muda berhenti sebentar membeli minuman sebelum ketawa sesama sendiri dan berlalu pergi tanpa menyedari lagu lama yang sedang bermain perlahan dari radio tersebut. Sebuah bas berhenti beberapa saat di tepi jalan sebelum bergerak semula. Lampu isyarat bertukar warna tanpa menunggu sesiapa, dan kota itu terus hidup seperti malam-malam sebelumnya. Menurut banyak orang, hidup seseorang sentiasa kelihatan besar apabila dilihat dari media sosial, gambar, tajuk berita, atau komen-komen yang bergerak terlalu pantas di skrin telefon, tetapi mungkin perkara yang benar-benar mengubah seseorang sebenarnya berlaku dalam diam, dalam perjalanan pulang yang tidak lagi terasa terlalu sunyi, dalam bunyi pinggan di restoran kecil yang kini tidak lagi membuat hati terasa kosong, atau dalam saat seseorang akhirnya berhenti memeriksa sama ada dunia masih sedang menilainya. Mungkin di suatu tempat malam itu, masih ada seorang wanita yang duduk diam di dalam keretanya selepas lampu merah bertukar hijau. Bukan kerana dia hilang arah, tetapi kerana untuk pertama kali selepas sekian lama, dia tidak lagi tergesa-gesa melarikan diri daripada hidupnya sendiri. Dan jauh di tengah bunyi kota yang tidak pernah benar-benar tidur, mungkin Nora Danish akhirnya mula memahami bahawa ada sesetengah kebahagiaan yang tidak datang dengan cara yang besar, tidak memerlukan pengumuman panjang, tidak memerlukan semua orang faham. Ia cuma hadir perlahan-lahan, seperti lagu lama dari radio rosak yang tiba-tiba kembali jelas selepas bertahun-tahun dipenuhi gangguan bunyi. Sementara di luar sana, orang ramai masih terus berjalan melewati satu sama lain tanpa pernah tahu bahawa kadang-kadang perkara paling sukar dalam hidup bukan mencari seseorang untuk dicintai, tetapi belajar untuk tidak lagi merasa asing di tengah kehidupan sendiri